Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan berkongsi mengenai tajuk hamba Tuhan versus hamba gadget. Okay, dalam surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mafhumnya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Dan kita tengok setiap apa yang Allah perintahkan dalam ibadat seharian kita, solat, puasa dan sebagainya. Secara umumnya matlamatnya adalah untuk mendekatkan diri hamba kepada pencipta, dan kita tengok ia juga untuk membentuk muslim yang patuh dan taat dan tahan diri daripada buat maksiat, untuk mencapai darjat takwa yang sebenar-benarnya. Tapi pada hari ini bukan senang nak capai darjat takwa ni, sebab kita ada satu lagi tambahan godaan terhadap kita, iaitu syaitan alaf baru, versi alaf baru, iaitu gadget. Okay, gadget ni ada kebaikan dan manfaatnya yang tersendiri, tapi ada juga keburukan dan mudarat daripadanya. Antaranya boleh menyebabkan manusia ketagihan sehingga boleh melalaikan kewajipan mereka lah. Dan kita tengok manusia, hati kita cenderung untuk mengatakan bahawa Allah adalah puncak kecintaan. Tapi realiti pada hari ini, kita seperti seolah-olah menjadikan gadget sebagai Tuhan. Seolah-olah kita menyembah gadget lebih daripada menyembah Tuhan. Sebab apa? Sebab gadget ada dengan kita hampir 24 jam sehari. Kebanyakannya ada dengan kita. Duduk pun ada gadget, berdiri pun ada gadget. Sentiasalah. Hatta sekalipun nak tidur pun ada gadget. Itulah. Dan ada juga situasi yang menunjukkan bahawa ketika menunaikan ibadat pun ada gadget. Contohnya baca Quran, nak berlumba-lumba nak post dekat Facebook biar orang tahu sedang buat ibadat. Baca Quran, solat, hatta mengerjakan haji dan umrah pun nak di-upload lah masing-masing dekat media sosial masing-masing. Dan kita tengok secara fizikalnya, manusia, seorang Muslim, kalau kita nak melakukan solat, kita akan rasa tak selesa bila kita pakai pakaian yang kotor. Tapi hakikatnya pada hari ini, berapa ramai orang yang mengotorkan ibadatnya dengan membesarkan gadget berbanding menumpukan sepenuh perhatian terhadap ibadat yang hendak dilakukan. Itulah, dan sepatutnya kita gunakan gadget tu untuk kebaikan, untuk benda-benda yang boleh meningkatkan keimanan, bukan lagi melalaikan kita lah daripada ibadat. Gitu. Dan kita tengok Imam Al-Qaradawi, dia kata tak salah seorang Muslim nak berhibur, nak gunakan gadget untuk hiburan dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita melampaui batas sehingga meninggalkan tanggungjawab dan kewajipan kita. Ini maksudnya tengok dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang solat yang mana mereka berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Okay. Kelalaian dekat sini membawa maksud boleh jadi melewat-lewatkan solat sehingga hampir luput waktu solat. Contohnya pada hari ini kita tengok drama, tengok TV, kita dengar lagu, ataupun kita scroll media sosial sampai tak sedar masa bergerak pantas dan hampir habis waktu solat. Itulah. Dan kita muhasabah kembali berapa banyak masa yang kita luangkan untuk media sosial dan juga untuk melakukan ibadat. Dan kita tengok kualiti ibadat kita adakah makin bertambah ataupun makin berkurang. Dan kalau berkurang, kita tengok kualiti ibadat kita berkurang adakah disebabkan adanya gadget. Sebab apa? Sebab kualiti ibadat ni akan bagi kesan kepada hati dan juga ketenangan jiwa kita. Kesimpulannya, tak salah nak gunakan gadget. Gunalah untuk kebaikan. Tapi jangan sampai kita jadi hamba kepada gadget. Jangan berlebihan. Dan sentiasa amalkan prinsip kesederhanaan sebagaimana yang diamalkan dalam Islam lah, yang dianjurkan dalam Islam. Dan apa-apa yang kita nak buat, letakkan neraca Islam, iman, Islam dan juga ihsan sebagai timbangan. Okay, akhir sekali, telefon tu pintar, tapi kita bagaimana? Okay.
gunakan kebijaksanaan kita. Jadilah hamba Allah yang bijaksana dan tetaplah jadi hamba Allah. Dahulukan Allah dalam segala benda dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.